Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika amma ba'd. Alhamdulillah, semoga anda sekalian berada di dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, insya-Allah kita sama-sama malam ni memanjatkan zikir kita, doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang berlaku di musim COVID ni menjadi satu iktibar dan juga sebagai satu dorongan untuk kita mengukuhkan amalan-amalan kita dan tercetusnya idea untuk melaksanakan program melalui Google Meet kuliah ni pun disebabkan oleh musim COVID ni. Kalau tidak, saya rasa kita masih lagi dengan cara yang tradisional. Inilah yang orang duk cakap normal baru dan sebagainya. Whatever, apa saja yang orang cakap, kita biarlah, kan? Itu benda yang telah berlaku. Sebab yang berlaku ni semua tu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir Allah yang menentukan tiap-tiap satu yang akan bergerak tu dan muka bumi ni semua dengan kehendak-kehendak Allah Taala, dengan kudrat dan iradat, dengan apa yang terkandung dalam iradah kehendak Allah, maka berlakulah melalui kudrat dia tu. Jadi inilah antara tu perkara yang kita amal dan alhamdulillah kita masih lagi dalam majlis zikir dan kita buatlah. Dan kita tak boleh kira orang sebab Allah dah bagi teguh dalam hati kita untuk istiqamah dalam melakukan zikrullah ni. Walaupun semalam saya dah sebentar di Kuala Lumpur, tapi kita teruskan juga pada waktu petang tu kita buatkan juga, nak ganti waktu malam. Takut tersempat waktu malam. Maklumlah ada urusan semalam. Tapi malam ni kita sambung seperti biasa. Dan rasanya kita ada lagi dalam 11 ke 10 hari gitulah. Untuk menuju ke 40 hari. Dan selepas tu nanti mungkin kita akan selang-seli kan. Kalau ada masa, insya-Allah. Ini pun jenuh lah, kita nak mencapai tempoh yang agak panjang tu. Baik, alhamdulillah. Ni. Jadi sebelum saya nak mulakan majlis, kita nak sarankan pada malam ni kenapa makanan sunnah menjadi pilihan. Sebab gini, dalam ayat yang Tuhan sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cerita tentang, Allah sebut tentang Rasulullah sebagai uswah, sebagai contoh terbaik. Jadi apa yang Rasulullah buat, itu yang Allah suruh. Bukan Nabi saja-saja buat. Apa yang Rasulullah makan, apa yang Rasulullah buat, Rasulullah bawa kepada kita, itulah contoh terbaik sepanjang masa. Jadi tiba masa di musim COVID ni, apa yang kita perlu jaga untuk meningkatkan imunisasi kita adalah dengan menjaga makanan. Makanan yang kita nak makan, makanan yang disebut sebagai makanan sunnah. Maknanya apa saja makanan, selagi makanan itu baik, maka silakanlah makan. Kalau kita kata, kalau dalam gambar tu ya, saya tulis makanan yang dicatat, yang tercatat di dalam Al-Quran dan sebagainya. Di situ dia tulis dengan tembikainya, labunya, delimanya, rumman tu kan, kurma, kemudian watini wa zaitun, buah tin dan buah zaitun, pisang kemudian susu, kismis, halia halia tu zanzabil tu, kemudian gaharu disebut dalam hadis Nabi, kemudian buah-buah yang lain, madu, asal atau za'faran, kemudian cuka, apa jenis cuka dah, cuka apple, cuka nipah ke, cuka kurma ke, cuka buah tin kan, dan juga minyak habatus sauda. Dan di samping itu talbinah, yakni bali. Bali ni ada bubur dia ada sejarah. Zaman Rasulullah kan, kata Rasulullah tu dia suruh seorang dia punya bibik tu untuk
dia pandai buat talbinah, iaitu bubur Bali. Dan Bali ni sebenarnya antara makanan sunnah Rasulullah yang sangat hebat. Kalau kita kaji Bali ni, jauh beza dengan gandum Bali ni. Bali ni, kalau kita dapat usahakan mengeluarkan biskut Bali, produk jenis Bali, gantikan tepung gandum dengan tepung Bali. Tak mahal mana pun, sekilo dalam RM3 lebih saya rasakan Bali ni. So jadikan makanan minuman dan dia fiber, mencegah kolesterol, memecahkan batu karang, kan? Satu benda yang kita minum. Banyak manfaat yang kita dapat dalam tubuh badan kita. Dan di samping itu meningkatkan sistem imunisasi kekebalan tubuh badan untuk mempertahankan diri daripada terkena COVID ni kan. Kita tengok COVID memang, kita tak lari lah COVID ni. Akhir sekali kita akan duduk bersama dengan COVID. Macam mana denggi, macam mana penyakit lain tu. Kan? So apa yang kita buat, apa hikmah dia? Itu mendidik diri kita menjaga makanan. Sebab bila Allah kata, Ya Yuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kan? Makanlah apa saja di muka bumi daripada makanan yang halal dan thayyibah. Makanan halal lagi baik kan, yang halal. Dan bila makanan halal ni, sebab makanan itulah yang baik untuk manusia, yang boleh mengubah struktur diri manusia itu sendiri, boleh mempertahankan daripada serangan virus dan sebagainya. Tapi malangnya, bila musim COVID macam ni, berlakulah makanan-makanan yang segera. Orang boleh order Grab food dan Panda food dan sebagainya. Ini isu ni amat besar sebenarnya kalau kita faham. Kalau kita perhalusi balik, banyak isu-isu yang kita terlepas pandang. Banyak makanan di sana yang tak tahu halal tak halal. Sebab kita tak kenal orang yang buat tu. Kita hanya kenal nafsu kita. Kita hanya menurut hawa nafsu untuk nak makan je. Kita pun buat order. Kita order cheese, kita order pizza. Makanan tu sebenarnya bukan meningkatkan imunisasi, malah melemahkan lagi sistem imunisasi tubuh badan kita. Mudah kena penyakit dan sebagainya. Lepas tu tengok ada budak anak-anak kita yang kita jamu makan dengan makanan-makanan tu. Dengan KFC-nya, dengan McD-nya, ayam itu, ayam ini. Kita tak tahu kesahihan. Walaupun ada logo halal Jakim tertera kat situ. Jakim pun bukan duduk kat McD tu tunggu 24 jam. Dia datang audit 2 tahun sekali je. Lepas tu dia bagi segi halal je lah. Lepas tu yang menguruskan tu pula. Jadi ini satu perkara yang kalau kita nak bincang panjang lebar dekat sini. Cuma siapa yang ada iman saja boleh mempertahankan imannya dengan tak makan benda-benda syubhat. Sebab bila Rasul sebut innal halal bainun wal haram bainun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal tu jelas, yang haram tu jelas. Dan di antara yang halal itu ada terdapat makanan yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang banyak manusia tak tahu apa tu syubhat. Syubhat ni sangat kritikal sebenarnya. Sebab tu Allah kata kepada umat, kepada manusia, makanlah yang halal dan thayyibah. Bukan makanan halal. Hari ni kita makan makanan halal, thayyibah tak tahu tak ada atau tidak. Kan? Kita tak tahu lagi, thayyibah kita makan, apakah makanan itu thayyibah? Halal tu halal lah. Halal ni kan tak ada babi, tak ada arak, tak ada benda-benda yang tu, darah dan sebagainya, maka jadi halal lah. Kan? Macam contohnya punya fishball. Fishball tu, kalau fishball tu dulu saya pernah pokok kelang fishball tapi fail, tak boleh buat pasal tak mau jadi. Sebab dia kena pakai, dia panggil plasma darah. Plasma darah tu bila dia proses dengan speed yang tinggi, maka dipisahkan antara lendir tu dengan merah tu. Yang dipanggil platelet itu yang merah dengan yang lendir darah tu, yang plasma tu. Diasingkan benda tu. So yang plasma dia keluar macam lendir-lendir tu. Yang tu dia ambil. Darah tu diproses, dijadikan sebagai campuran di dalam fishball, fish cake sebagainya. Itu dululah, lalu saya tak tahu lagi. Sama ada masih lagi teknologi itu ataupun dah ada teknologi baru. Untuk jadi kenyal. Kalau tidak dia pecah. Jadi darah ni najis. Sebab tu sekarang ni, tempat-tempat sembelihan, babi ke lembu ke darah orang tak buang. Pasal ada banyak guna dia. Untuk dalam industri makanan ni. Sama ada nak curah atas daging sebagainya, seperti daging nampak merah dan sebagainya. Jadi, benda-benda manusia ni, yang tak beriman ni, dia tak peduli. Yang penting dia dapat duit. Sebab tu dia beza antara manusia beriman dengan tak beriman. Yang beriman ni dia packer. Dia ambil tahu sungguh-sungguh pasal makanan dia nak makan tu. Dia kira makanan siapa masak. Dekat tempat saya ni kat Kuala Kangsar ni ada seorang dulu untuk guru tu. Kalau nak pergi kenduri, kalau tak panggil dia sembelih, dia akan tanya siapa sembelih lembu tu. Orang pun beritahulah sipulan-sipulan. Dia balik itu, dia tak pergi kenduri. Orang fasik sembelih pun dia tak nak makan. Tu tok guru. Kita tak kisah dah. Cerita daging lembu yang import, siapa yang import dari China mana ke import dekat Johor Bahru tu. Kan? Tukarnya daging haram jadi halal. Kan? Pun dia dijual. Kita tak pernah tanya dah. Ramai orang melantak dah makan daging itu bertan-tan. Kan?
Makanan. Kita tak tahu sampai kita tu halal atau tidak. Daging sejuk beku tu kita tak tahu halal atau tidak. Daging sejuk beku, daging ais ni kadang-kadang 2 tahun, setahun, 2 tahun dalam peti ais tu. Kadang-kadang dah contaminate dengan E. coli, salmonella dan sebagainya. Tu kita nak makan macam mana? Kita nak murah, tapi dalam murah tu kita tak sedar kita ditipu dengan pemakanan ni. So jadi bila makanan kita makan tak mengikut spek kehendak Allah dan Rasul, maka jadilah sistem kekebalan badan kita tersangat lemah. Kena sikit je sesama, kena sikit je demam, kena sikit je batuk, tak tahan. Walhal dalam Islam tu diajar macam mana untuk menjaga kesihatan tubuh badan kita. Sebab tu menjaga nyawa ni salah satu daripada maqasid syariah yang kena buat. So apa cara dia? Kita kena tukar pemakanan, cara kita makan di rumah kita nak makan. Supaya makanan tu tidak membinasakan kita. Okey, itu secara ringkas untuk sebagai pesanan lah daripada saya di apa ni yang pada program kita malam ni. Mudah-mudahan jadi pada siapa yang mendengar malam ni mungkin boleh ambil iktibar. Lepas ni belajarlah tentang makanan-makanan sunnah. Yang apa sebenarnya makanan sunnah ni kalau kita tanya kat Malaysia ni macam mana Ustaz, kalau sawi ke, asal benda tu yang baik. Apa saja makanan yang baik selain daripada apa yang tercatat yang di dalam Quran dan hadis tu banyak lagi lah. Gaharu contoh dia kan. Macam gaharu, orang tak faham gaharu. Sedangkan gaharu tu ubat sangat besar. Meningkatkan sistem kekebalan badan. Boleh melawan virus dan sebagainya. Tapi air yang kita buat tu, air proses dia, banyaklah benda-benda ni. Yang senang nak faham, beli yang dah ready untuk makan. Kurma tu senang. Watin tu senang. Kismis tu senang. Delima tu banyak. Sekarang ni jus ada macam-macam company dah jual. Jus dan sebagainya kat pasar tu. Simpanlah kat rumah. Makanlah kat rumah hari-hari yang pagi kan. Yang bagi naikkan sistem imunisasi badan tu. Baik, wallahualam.